Kita akan baca hadis 112. Sudah kita baca matannya. Belum sudah kita baca matannya. Malam ini kita baca maksudnya, maknanya. Hadis yang ke-86 dalam fasal yang ketiga, itu dah kita baca dulu tu, hadis yang ke-86 tu, iaitu hadis dari Abu Dzar. Ada hubungannya dengan perkara yang dimaksudkan di sini. Hadis itu bunyinya atau cakap Melayunya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang yang melakukan suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain di dunia dengan tidak menyerah dirinya kepada orang itu untuk membalasnya, nescaya Tuhan akan menyerahkannya kepada orang itu supaya membalasnya pada hari kiamat. Tit for tat, kata orang putih. Tahu apa arti tit for tat? Kamu buat ini, balas ini juga. Kamu buat itu, balas itu juga. Ya. Apa yang kamu lakukan kepada orang lain, orang tu nanti akan membalas balik apa yang kamu telah lakukan kepada dia. Ya. Atau dalam bahasa lain, dalam cakap putih juga, an eye for an eye. Mata dibalas dengan mata. Begitulah, apa saja yang kita lakukan untuk menganiaya orang lain akan diperintahkan oleh Allah supaya membalas balik di akhirat besok. Sebelum seseorang itu masuk syurga atau masuk neraka, akan dapat balasan yang sama nanti. Ya. Jadi itu dia maksudnya. Adapun perkara-perkara yang berkenaan dengan ibadah kepada Allah, maka yang mula-mula dibicarakan ialah ibadah sembahyang fardu yang 5. Itu mula-mula dibicarakan ibadah tu. Ya, yang pertama dibicarakan ialah akidah. Sebab soalan yang pertamanya apa? Siapa Tuhan kamu? Kalau boleh jawab, tanya lagi, siapa nama kamu? Nama kamu pula. Siapa nabi kamu? Boleh jawab lagi, ditanya lagi, apa agama kamu? Boleh pula jawab, ditanya lagi, apa kiblat kamu? Begitulah seterusnya, ya. Soalan-soalan tu bukan banyak benar, 6 aja lebih kurang. Udah ada 6, bocor pula tu. Jadi maksudnya tak sepatutnya tak adalah masalah kita nak jawabnya. Ya, boleh hafal 6 aja soalannya. Bocor dah tahu dah tu. Esok bila datang tu tahu kita jawabnya. Soalan ni kita dah tahu awal, sekarang dah tahu lagi. Ya, sekarang ni pun kita dah tahu. Patutnya tak ada masalah kalau kita nak menjawabnya. Tapi boleh jawab tak kalau akidah kita tak betul? Tak boleh jawab. Kalau kita menghina Nabi boleh jawab tak? Tak boleh jawab. Orang tak pernah sembahyang boleh jawab di mana kiblat kamu? Tak boleh jawab. Ya? Begitulah seterusnya. Yang menjawab tu amalan kita. Bukannya ilmu kita. Bukannya ada yang ada di dada. Bukannya yang ada di otak. Tapi amalan kita dalam dunia ni. Bila boleh jawab akidah, baru ditanya tentang sembahyang. Ya? Sembahyang kamu. Itu yang mula-mula. Kerana sembahyang tu penting sekali. Sebab perintah sembahyang ni Allah turunkan dari langit lagi. Dia bukan dari dunia ni, bukan dari bumi ni perintah tu. Dari langit lagi. Dipanggil Nabi Muhammad dari dunia ni pergi ke langit sampai ke Sidratul Muntaha semata-mata untuk memberi perintah sembahyang kepada kita. Itu sebab ditanya sembahyang dulu. Sebab itu juga sembahyang tu jadi tiang agama. As-salatu imaduddin, kata Nabi, ya. Sembahyang itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa mendirikannya maka dia telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha, barang siapa meninggalkannya, faqad hadamaddin, iaitu dia telah merobohkan agama, meruntuhkan agama. Orang tak sembahyang tu peruntuh agama. Jadi cuba kita pejam mata. Ada tak di kalangan orang yang tak sembahyang tu dalam rumah kita? Peruntuh agama lah dalam rumah kita tu. Kalau ada yang tak sembahyang ni, ya. Yang tak nak mengaji tu siapa? Kalau tak sembahyang tak nak mengaji lah. Ada tak dia berada dalam rumah kita? Kalau ada, agak-agak kita lepas ke, sedangkan mereka berada di ambang neraka. Lepas ke kita? Sebab itu tuan-tuan, anak-anak ni, cucu-cucu, itu adalah amanah dari Allah.
Ya, kalau mereka tak melakukan apa yang Allah perintah, siapa yang salah? Demel salah ke kita salah? Dua-dua tu. Ya, demel pun salah, kita pun salah. Jadi pejam-pejam dalam mata. Bayangkan anak-anak kita ada berapa orang di rumah. Semayang ke dah? Tutup aurat ke dah? Ya, derhaka ke taat kepada Allah dan Rasul. Sebab asas pendidikan Islam ni, anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kamu dan juga ahli-ahli kamu, artinya keluarga kamu, daripada api neraka. Ya. Maka yang mula-mula dibicarakan ialah ibadah semayang fardu yang 5 sehari semalam itu. Siapa yang semayangnya itu diterima Tuhan, maka berjaya dan beruntunglah dia. Jadi kita cek, kalau dah semayang tu, cek pula semayang kita tu. Kerana semayang ni bukan terus tentu terima je tak. Semayang ni ada 5 peringkat, tuan-tuan dan perempuan. Yang pertama, semayang orang yang jahil. Yang kedua, semayang orang yang lalai. Yang ketiga, semayang orang yang tarik tali antara ingat dan lalai. Yang keempat, semayang orang yang khusyuk. Yang kelima, semayang rasul-rasul. Yang diterima Tuhan, nombor 3, terima juga, tapi ada syarat lah ya. Tapi yang betul-betul terima nombor 4 dan nombor 5. Semayang yang khusyuk dan juga semayang rasul-rasul. Yang pertama, terima Tuhan tak? Semayang yang jahil. Orang tu jahil, nengok orang semayang, dia pun semayang. Tapi jahil, tak tahu yang mana wajib, yang mana sunat. Yang wajib pula dia tak erti nak menyempurnakan dengan sebaik-baik mungkin. Kadang-kadang bacaannya tak betul. Benda yang wajib, Fatihah tu wajib, kadang-kadang tak betul bacaannya. Tahiyat akhir tu wajib bacaannya, kadang-kadang tak betul. Takbiratul ihram tu wajib. Nyebut Allahu Akbar tu kadang-kadang nyebut pun tak betul. Allahu Akbar betul kan? Tuan-tuan dan puan-puan, usalli fardal zuhri, usalli fardal isya'i, 4 rakaatin adaan imaman betul. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar katanya. Betul ke tu? Kalau tak betul, terima ke tak? Ya lah. Dah diam ni dah ni. Terima ke tak? Tentu tak terima punya ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi? Apa lagi? Allahu Akbar. Ada pula Akbar betul. Ya. Itu baru satu rukun aja. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke salah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul ke salah? Ar-Rahmanir-Rahim. Betul ke salah? Maliki Yaumiddin. Betul ke salah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul ke salah? Ihdinas siratal mustaqim. Betul ke salah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul ke salah? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada lah ustaz-ustaz ngajar bab-bab sembahyang, jangan jui saja bibirnya. Ustaz tu tadi lain ngajar mayang, orang jenuh mayang tu dia ngajar mayang lagi. Orang ajarlah benda-benda yang boleh terangkat panggung tu, takbir Allahu Akbar. Ya itu boleh sedap nanti ya. Sedangkan benda-benda ini benda asas. Ya. Jadi bagi saya rasanya di surau ini sudah tamat dah kitabnya. Zadul Muta'allim tu bab semayang lah tu, tamat semua fardu ain. Soal tak betul lagi lepas itu bukanlah salah saya, dah kabur dah. Fatihahnya macam mana, tahiyatnya macam mana. Yang ramai salah apa? Bukan sinilah, tempat lain. Pembacaan tahiyat tu. Ramai benar salahnya. Ya, at-tahiyah, at-tahiyah ni ya. Tahi itu saja, at-tahiyah. Ya. Ada at-tahiyah. Tak ada satu pada ya tu. At-tahiyah. Lagi?
At-tahiyatul mubarakatul salawatul thayyibatu lillah itu assalamu alayka, itu lagi ramai. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ka tu ada alif ke tak ada? Ya Allah, tak ada jawab dah meh. Ada alif ke tak pada ka tu? Dua harakat ke? Assalamu alayka. Dua harakat kan? Berapa? 4 harakat. Berapa harakat? Balik semak balik kitab perukunan tu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ka tu jangan panjang kan? Ka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini sebab cek balik bacaan kita. Kerana tahiyat akhir itu membacanya adalah rukun. Kalau tak betul bacanya, rukun tak betul. Kalau rukun tak betul, semayang tak betul. Kalau semayang tak betul, macam orang tak semayang. Nampak tu tuan-tuan dan puan itu dicek dulu betul ke tak. Yang kedua, rukunnya cukup ke tak. Semayangnya cukup ke tak. Umur dah berapa tahun, ada tak tinggal semayang? Dicek satu-satu tu. Kalau tak ada tinggal, apa buat? Apa buat kalau ada tinggal? Qada balik. Dan yang ketiga, apa yang dicek Allah tentang semayang? Ikhlas ke tidak. Itu 3 aja. Yang pertama, betul ke tak betul. Yang kedua, cukup ke tak cukup. Yang ketiga, ikhlas ke atau ada riya, ujub, takabur dan lain-lain dalamnya. Itu dicek. Udah cek semayang, baru cek yang lain. Baru dicek baca Qurannya, baru dicek puasanya, baru dicek zakatnya, baru dicek hajinya, baru dicek umrahnya dan sebagainya. Bila semua beres, semua beres, baru dikumpulkan. Manusia-manusia itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaqumun nasu li rabbil alamin. Berdiri manusia-manusia itu di hadapan Allah Rabbul Alamin. Nanti kita baca yang lain Sekarang panjang benar cerita itu pula tu. Siapa yang sembahyangnya itu diterima Tuhan, maka berjaya dan beruntunglah dia. Dalam Quran pun Allah sebut qad aflahal mu'minun. Apa katanya? Beruntunglah orang-orang yang beriman. Yang pertama akidah dulu, iman dulu allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka-mereka yang dalam sembahyangnya khusyuk. Ingatkan Allah, baru untung. Kalau tengah sembahyang pergi pasar malam, untung ke rugi? Tengah sembahyang pergi pasar malam di Bandar Baru tu, tengah sembahyang dia sembahyang maghrib, Bandar Baru tu belah petang pergi juga. Menawar lah dia, milih bawang lah dia situ. Padahal dia sembahyang surau dia sebut Allahu Akbar, dah terus pergi Bandar Baru. Milih bawang lah, milih ikan bilis lah, milih cabai lah, milih apa lagi? Milih kari pap lah di situ, milih nasi lemak lah, macam-macam. Tengah sembahyang tu, macam. Jangan takut, dapat hadiah. Apa hadiahnya? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wailah bagi mereka-mereka yang sembahyang, yang mereka itu lalai di dalamnya. Dapat neraka wail, itu hadiah istimewa dari Allah. Nak ke tak nak? Diam tak tu nak ke tak nak? Tak nak. Kalau tak nak, biarlah kita ingat apa yang kita baca. So kawan-kawannya ingatlah benda yang kita baca tu, jangan khayal terus. Itu dicek nanti beruntunglah dan sebaliknya rugi dan menderitalah orang yang tidak diterima semayangnya. Paling rugi dia semayang tapi tak diterima. Sikit ke punya rugi. Orang tak semayang tu memang dia tak diterima. Dia tak ada semayang. Ini dia semayang, beria-ria kerak tangan, Allah, macam-macam mati. Tapi tak terima Tuhan, macam. Rugi ke tak? Punyalah rugi tu Siapa yang didapati sembahyang fardunya terkurang, sama ada berkurang bilangannya, rukunnya, syaratnya, sunatnya atau khusyuknya,
maka ditampal dan dicukupkan dia dengan sembahyang-sembahyang sunatnya jika ada. Itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada program sembahyang sunat, jangan tuang. Bila selalu ada program sembahyang sunat yang dianjurkan oleh surau ni, apa? Sembahyang sunat apa? Sembahyang tarawih, jangan tuang sembahyang tarawih tu. Bila ada surau ni anjurkan qiyamul lail, malam tu ada tahajud, ada tasbih, ada apa, jangan tuang. Sertailah program-program itu, kerana dia boleh menampung kekurangan pada sembahyang-sembahyang yang lain. Kalau tidak ada, maka terpulanglah hukumnya kepada keadilan atau kemurahan Tuhan Rabbul Alamin. Kalau tak ada penampungnya, tak ada nak ditampal benda-benda yang kurang itu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pula halnya ibadah puasa, zakat dan haji. Dibicarakan seperti sembahyang juga. Iaitu apabila didapati mana-mana satu fardunya terkurang, maka ditampal dan dicukupkan dengan sunatnya jika ada. Sebab itu kita ni digalakkan supaya melakukan benda-benda yang sunat. Seperti apa? Puasa sunat. Tambah bulan ni bulan apa? Bulan apa ni? Bulan Rajab. Bulan Rajab tu sunat apa? Berpuasa. Barang siapa berpuasa 15 hari daripada bulan Rajab, maka mintalah apa yang kamu minta, nanti Allah akan kabulkan. Barang siapa berpuasa 10 hari pada bulan Rajab, 10 hari, tadi 15, ini 10 hari, maka diampunkan segala dosa-dosa kecilnya. Barang siapa puasa sehari pun di bulan Rajab, maka pahalanya melebihi puasa-puasa yang lain. Carilah kitab yang bertajuk puasa di Fadilat bulan Rajab. Carilah Ada tak kitab-kitab yang mengenai Fadilat bulan Rajab? Di antaranya Durratun Nasihin ada dalam tu. Antara lain ada namanya Tanbihul Ghafilin. Ada pernah dengar kitab tu tak? Carilah kitab itu. Di mana nak cari? Udah senyum dalam belakang. Di mana nak cari? Tak tahu. Di mana? Di kampus. Durratun Nasihin ada, Tanbihul Ghafilin ada. Ini ngaji tak berkitab. Apa dapat? Balik dah lupa. Apa dia ajar ustaz tu entah. Lupa aku ni. Carilah Fadilat puasa di bulan Rajab. Bukan bulan Rajab saja. Lepas itu bulan Syaban, lepas itu bulan Syawal, lepas itu bulan Ramadan tentulah puasa, tak payah sebut lah bulan Syawal lagi, bulan Zulqa'dah, lepas itu bulan Zulhijjah, lepas itu bulan Muharram. Empat bulan yang dipanggil bulan Ashharul Haram, artinya bulan-bulan yang haram berperang. Yang sunat kita puasa 3 hari berturut-turut. Hari Khamis, hari Jumaat dan hari Sabtu. Iaitu bulan Rajab, bulan Syaban, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 3 hari berturut-turut. Khamis, Jumaat, Sabtu. Mana-mana lah. Dalam minggu mana lah. Kalau lalu setiap kali Hamil buat lagi bagus. Tapi sekurang-kurangnya sekali tu. Khamis, Jumaat, Sabtu tu. Puasa. 1 hari kita puasa, kalau 3 hari berturut-turut, Tuhan bagi pahala 700 hari. 1 hari bersamaan dengan 700 hari pahalanya. Kalau 3 hari dapat berapa? Ya Allah, tidak kita mengira ke tu. Matematik dapat berapa? Berapa? Ya Allah, tak tahu lagi jawab ni. Sehari 700, kalau 3 hari berapa? 2,100 hari. Ndak ke tak ndak? Udah diam juga. Ndak ke tak ndak? Atau kalau ndak, buatlah. Esok hari apa? Amil. Start esok, lusa, tulat. 3 hari betul-betul. Bagi yang boleh lah. Kalau tak boleh, tak ngapa lah. Mana nak buatnya? Kalau dah tua macam saya ni, aku dia tak boleh lah.
Tuan-tuan yang muda-muda ni apa alasan tak boleh? Itu dia. Baru dia cek segala puasanya tu. Iaitu apabila didapati mana-mana satu fardunya terkurang, maka ditampal dan dicukupkan dengan sunatnya jika ada. Ini diterangkan oleh hadis yang berikut. Ada lagi hadis-hadis yang menguatkan hujah ini ya. Hadis yang 113 dari Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha anjaha wa anjaha ya. Wa tu tinggal. Fa in fasadat faqad khaba wa khasira ya. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala rabbu azza wa jalla unquru hal li'abdi min tatawwu'in fa yukammala biha man taqasa minal faridati thumma yakunu sa'iru amalihi ala zalik. Apa artinya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang mula-mula sekali dihisab seseorang pada hari kiamat mengenainya ialah sembahyang. The first to be checked is your prayers. Itu nombor satu, akan dicek sembahyang. Ya. Jika sembahyangnya diterima, maka sesungguhnya beruntung dan berjayalah ia. Itu dia keuntungan yang besar ya, bila diterima sembahyangnya. Dan jika sembahyangnya tidak diterima, fa in fasadat, tidak diterima, maka kecewa dan rugilah dia. Faqad khaba wa khasir. Khaba tu kecewa ya. Faqad khaba wa khasir. Wa khasir tu apa? Rugilah dia. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, di akhirat hanya ada dua tempat saja. Satu tempat untung, lagi satu tempat rugi. Dia tak ada tempat pulang modal tahu. Kalau tak ada untung, rugi. Tak ada rugi, untung. Tak ada untung, rugi. Tak ada rugi, untung. Dua ada. Dia tak ada pulang modal. Kalau berniaga ada pulang modal kan? Ini tak ada. Walaupun ada golongan ashabul a'raf, tapi dia akhirnya untung juga. Akhirnya dia untung juga, masuk syurga juga sudahnya. Jadi rugilah dia kalau dia tak diterima sembahyangnya. Kerana terkurang dari sembahyang fardunya sesuatu, Tuhan berfirman, periksalah adakah hamba-Ku itu mempunyai sembahyang-sembahyang sunat. Ada tak? Kalau sembahyang kita tak cukup, dicek ada tak sembahyang sunat. Untuk dicukupkan dengannya apa yang terkurang dari sembahyang fardunya, demikianlah keadaan amalnya yang lain-lainnya. Begitu juga lain daripada sembahyang, puasa. Ada tak puasa sunat? Ya. Zakat tak bayar, ada tak dia sedekah sunat? Ada tak dia infak wangnya ataupun harta dia di jalan Allah? Datang list dia bagi ke tak? Ada program-program jemaah dia infak ke tak? Semua dicek betul tu ya. Itu dia. Keterangannya, seorang mukmin yang betul memahami kandungan hadis yang tersebut sudah tentu tidak akan cuai membetulkan sembahyang fardunya yang 5 waktu sehari semalam. Betul, sembahyang ni satu ibadah yang terpenting daripada ibadah-ibadah yang lain. Sebab itu cek, adakah kita melakukan benda-benda yang membatalkan sembahyang yang kita tak sedar. Cek adakah bacaan yang wajib tu betul ya tidak. Rukunnya ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Yang pentingnya rukun qalbi itu, rukun qauli itu betul ya tidak. Ada 5 rukun qauli itu mesti disebut dengan betul. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua al-fatihah,
Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat selawat akan Nabi. Yang kelima salam. Agak-agak betul ke tak takbiratul ihram kita tu betul ke tak? Allahu akbar. Hamas keluar angin. Allahu akbar. Jangan Allahu akbar atau akbar, itu jadi qalqalah jadinya. Jangan akbar pula, Allahu akbar. Ada seorang tu bang saya dengar Allahu akbar, Allahu akbar, kata aik begini. Kalau dia bang tak apa, benda sunat. Tapi kalau dia semayang, betul ke bunyinya? Tanya ustaz ada sini. Ustaz tadi mana? Tanya tadi ada. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia bang tak apalah. Tak ada dosa. Tapi kalau dia jadi imam, takbiratul ihramnya macam itu, usolli fardhan isya'i arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kita belakang macam mana? Ya. Sini tak ada, jangan menyolang mata tengok saya, sini tak ada ya. Buat lain. Di mana entahlah ni, tanya pula lah. Cari ke sendiri di mana ya. Itu baru bacaan. Ya. Fatihah dah saya sebut tadi dah. Tahiyat begitu juga. Lagi salam pun kadang salah je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, betul ke? Ya Allah, betul ke tuan-tuan? Assalamualaikum warahmatullahi, betul ke? Udahlah benda yang makruh pun buat. Ada pula ngangguk pula tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalam. Siapa yang nyuruh ngangguk pun tak. Ya. Udah ada yang menyolang mata ustaz pun. Ngata kemek je datang-datang mari dari kampung tu ya. Ada ke dalam kitab makan sunatlah kamu ngangguk ketika beri salam? Ada ke? Ada? Yang tak sunat tu apa dia buat? Takbir pun ngangguk juga. Allahu akbar. Siapa nyuruh entah lebih itu lagi teruk Allah. Ada ke tak orang buat apa tu? Ada ke tak? Sini tak ada lah, tempat lain ada tak? Allah. Ada tak? Ada. Kau dah mula dah batal. Apa jadi? Lebih-lebih lagi ketika i'tidal. Ramai ada orang batal semayang ketika i'tidal. Yang pertama kerana kadang-kadang dia tak ada tomak nina. Ya? Turun je tangan, nyut terus dia sujud. Ada tak orang itu? Dia semayang sunat yang ada orang itu tu. Sami Allahu liman hamidah, nyut terus turun. Kadang-kadang yang subuh itu kalau seorang, kalau macam Jumaat tak apa. Kalau seorang itu Sami Allahu liman hamidah, terus angkat tangan betul. Mana ada tomak nina? Kan? Angkat tangan, turun balik, angkat balik. Berapa turun, berapa gerak tu? 3 gerak berturut-turut. Faham ke cakap saya ni? Kalau dia main seorang lah. Main subuh seorang. Tengok ni. Saya berdiri senang. Udahlah rokok ni pun. Subhanallahazim, Muhammad, subhanallahazim, Muhammad. Ada ke tak itu? Ada ke tak ada? Subhanallahazim, Muhammad, subhanallahazim, Muhammad, subhanallah. Sebut betul-betul orang subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhanallahazim, Muhammad, subhanallahazim, Muhammad. Berapa gerak tu? 1, 2, 3. Berapa gerak tu? Itu sami Allahu liman hamidah. Terus dia. Berapa tu? Angkat, turun, balik, turun. Berapa tu? Dah 3 gerak berturut-turut. Ada tak orang buat apa tu? Sini tak ada lah, tempat lain ada tak? Ya. Perasan ke tuan-tuan ni? Ya, kalau perasan sekarang ni kan buat apa tu? Kan lepas nak semayang ni. Ya. Okey. Itu batal semayang kerana geraknya 3 gerak berturut-turut. Jadi sebab itu tuan-tuan kena cek balik semayang kita. Ya. Kalaulah dia semayang juga, ngumpat juga, semayang juga, ikut orang zalim ikut juga, semayang juga, rasuah juga, semayang juga, apa lagi? Nombor ekor beli juga, semayang juga, maksiat buat juga, cek semayang. There must be something wrong in your prayers. Sama ada bacaan ke, gerak gerinya ke, apa sajalah ya, mesti ada salah. Kerana Allah ada janji.
Inna salata tanha, sambung, anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang daripada perbuatan fahsya dan munkar. Ya. Jadi cek sembahyang kita balik ya. Kalau something wrong, mesti ada something wrong, ada tu. Sampai dia tidak mendidik kita mencegah daripada perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya tu apa? Keji. Perbuatan keji dan munkar. Munkar tu maksiat lah. Jadi kita cek balik sembahyang kita ya. Mesti ada yang tak kena tu. Minta maaf ya. Tajuknya itu mana nak buat dia. Kalau menyolang-nyolang ni kan tajuknya itu mana ngerai dia. Seseorang mukmin yang betul memahami kandungan hadis yang tersebut sudah tentu tidak akan cuai membetulkan sembahyang fardunya yang 5 waktu sehari semalam. Kalau dah betul segala-galanya, hati ni pula kena jaga. Biar ikhlas semata-mata kerana Allah. Jangan ada hati itu bergantung kepada yang lain. Jangan kerana orang, jangan kerana kedudukan, jangan kerana pangkat dan sebagainya. Semata-mata kerana Allah. Jangan kerana pangkat. Lagi. Dan tidak pula merasa keberatan mengamalkan sembahyang sunat. Kalau dia malas aja nak sembahyang, yang sunat pun malas, yang wajib pun lambat-lambat, there must be something wrong. Ada yang tak kena tu ya. Puasa sunat, sedekah sunat dan haji sunat bila mampu berbuat demikian. Kalau dia rajin aja, seronok dengan kebajikan, seronok nak melakukan amal, sama ada yang sunat atau yang wajib, itu artinya sembahyang itu berfungsi dalam mendidik diri dia. Tiap-tiap satu perbicaraan buat keputusan oleh Tuhan yang Maha Adil dengan berdasarkan keterangan-keterangan saksi. Siapa yang jadi saksi? Siapa yang jadi saksi kita sembahyang kita? Siapa menyaksikan? Ada menyaksikan. Ada tak? Ada. Iaitu wa inna alaikum lahafizin. Lagi? Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya, apa artinya? Sentiasa ada di sisi kamu 2 orang malaikat. Seorang namanya kiraman, seorang namanya katibin. Mereka itu tahu apa saja yang kamu buat di atas muka bumi ini. Semua mereka tahu. Dia merasa jadi saksi. Ya Tuhan, tunjuknya video di sembahyang, mana rupanya? Ya. Kadang-kadang nak laju je videonya. Kalau elok ditunjuk pula hati dia macam mana dia sembahyang tu. Ikhlas ke tidak, semua dicek bagi. Macam kita sekejap ni, ada tak kiraman katibi kiri kanan kita ni? Ada ke tak ada? Ada, dia mencatat, dia tahu. Kalau tidak catat pun dia bawa ni kamera digital tahu. Dia tangkapnya gambar. Kalau tengok orang tu tengok benar dia tengok buat TikTok. Ada gambar dia tengah tengok benar dia. Kalau dia mencatat dia nak tulis catatan pun dia cek orang gitu ya. Kalau dia ngangguk aja. Kalau dia ngangguk aja belum? Ada gambar ni tak? Ada yang ngangguk. Menengkor tu. Enggak. Ada tak menengkor? Tak kan nyandor tengok. Ada tak? Dia ada catatannya. Belakang tu ada tak? Yang nyandor tu. Ya. Itu 2 orang malaikat. Mereka lah nanti akan menjadi saksi ya. Bila ada bicara adalah saksi ya. Kerana Allah itu Maha Adil. Iaitu selain daripada 2 malaikat yang menulis amal seseorang, maka anggotanya yang lain pun jadi saksi. Selain malaikat tu, tangannya jadi saksi, kulitnya jadi saksi, matanya jadi saksi, telinganya jadi saksi, kakinya jadi saksi. Everything will testify. Apa saja dalam diri kita tu ada menyaksikannya. Ya, hartanya pun jadi saksi juga. Entahkah kamu akan cakap, ya dia bawa aku pergi ke surau Sangkroh, dia ngajar. Itu cakap tu. Tahu? 2558 tu cakap pasal tu. Dia saja bawanya kata. Dalam hujan bawanya katanya. Dalam lecah bawanya. Dia ada saksi tu insya-Allah Baik. Tempatnya yang masanya, tempat dan masanya juga menjadi saksi sebagaimana yang diterangkan oleh ayat-ayat 24 surah An-Nur.
25 surah Yasin dan 20 surah Fussilat. Carilah sendiri ya. Saya nak cari tengah gunakan video ni. Dan tidak boleh cari ayat tu. Mereka ni nanti akan menjadi saksi ya. Jadi boleh cari surah apa? Surah An-Nur ayat 24. Surah Yasin 65. Ya, surah Yasin tu agaknya al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut-mulut mereka ditutup, disil ya. Dan berkatalah tangan-tangan mereka sebagai saksi. Tangan mereka itu berkata dan kaki-kaki mereka juga menyaksikan, menjadi saksi kepada apa yang kamu lakukan di dalam dunia ini. Agaknya itulah ayat tu. Saya tak pasti ya ke tak kan surah Yasin. Saya ya Ustaz. Betul tak surah itu dan juga 20 surah Fussilat. Carilah sendiri ya. Juga oleh hadis yang berikut. Ini hadis pula. Yang menyatakan membenarkan perkataan tadi bahawa lain-lain itu akan menjadi saksi itu nanti ya. Kulit kita menjadi saksi, mata kita menjadi saksi, telinga kita menjadi saksi. Mengikut hadis ni. Apa kata hadis ni? An Abi Sa'idin al-Khudri. Apa kata dia? Radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna man ya'khudhul mala bighairi haqqihi kalladhi ya'kulu wa la yashba'u wa yakuna maluhu syahidan alaihi yaumal qiyamah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya siapa yang mengambil harta benda dengan jalan yang tidak sebenar, samalah sifatnya seperti orang yang makan tetapi tidak merasa kenyang, dan hartanya itu pula akan menjadi saksi menentangnya pada hari kiamat. Dia ada harta, nanti harta itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Dia dapat, mana dapat duit? Rasuah kata. Ngapa rasuah? Kerana apa-apa lah. Kan cerita isu semasa hari ni, adalah isu semasa hari ni. Udah pria benar, aku tak nak. Itu dah hendak balik, cium tangan pula. Tahu ke siapa? Tak tahu tidak lah. Esok menyaksikan tak? Matanya jadi saksi, telinganya jadi saksi, mulutnya menjadi saksi. Kenapa mulut jadi saksi? Dia cium tangan tu, cium tangan. Tidak kena menengok gambarnya. Cari, tanya saya betul tu ya. Dia up to date, dia punya apa? Esok akan menjadi saksi besok di akhirat besok, insya-Allah ya. Kalau ada transaksi duit lagi teruk ya. Kalau ada imbuhan kalau kamu ini kamu dapat ini lagi teruk akan ditanya oleh Allah. Ya. Lantak dia marah-marah, ada yang marah tu lantak kan. Benda yang betul ya. Baik, siapa yang mengambil harta benda dengan jalan yang tidak sebenar, samalah sifatnya seperti orang yang makan tetapi tidak merasa kenyang, dan hartanya itu pula akan menjadi saksi. Duit tu bercakap esok. Ya, harta dia tu bercakap, tokar dia bercakap, rumah dia bercakap, emasnya bercakap. Ya. Cincinnya bercakap. Ada tak cincin tu? Bukan dia orang lain ya. Cincinnya bercakap esok. Dia ini yang beli dia tu ya. Duit apa? Duit pula cakap. Semuanya akan bercakap. Ya. Hartanya akan menjadi saksi menentangnya pada hari kiamat. Bukan saksi untuk dia, saksi menentang dia. Dia dari pihak menyaksikan pada pihak apa? Pendakwa ke pembela? Pendakwa. Ya, dakwanya tu benar katanya. Kita tak boleh cakap apa lah. Kerana semuanya akan menjadi saksi. Lagi, hadis lagi kita baca tentang bab itu lagi ya. Hadisnya 115. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ya. Ini ayat apa ni? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha ni. Qala atadruna ma akhbaruha? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna akhbaraha an
tashhada ala kulli abdin au amatin au amatin bima amila ala zahriha an taqula amila kaza wa kaza fi yaumi kaza wa kaza qala fa hadhihi akhbaruha. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia membaca ayat firman Allah Taala pada hari kiamat nanti bumi itu menerangkan berita-beritanya. Ayatnya apa? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ya. Surah apa? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada tak? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ya. Artinya apa? Pada hari kiamat itu bumi menerangkan berita-beritanya. Apa saja yang berlaku di atasnya akan diterangkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ni buat baik, orang ni beribadat, orang ni mencuri, orang ni ambil nombor ekor, orang ni berdakwah, orang ni menolong orang miskin, orang ni bantu pembangunan untuk Islam, semua akan diceritanya. Bumi ni bercerita tu. Tak boleh lari ya. Bumi ini menerangkan berita-beritanya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kamu apa dia berita perihal bumi itu? Tahukah apa yang diceritakan di bumi itu? Sahabat tanya, apa sahabat jawab? Apa jawabnya? Allah saja yang tahu. Dia memang tak tahu, kata sahabat ya. Tahukah kamu apa dia berita perihal bumi itu? Sahabat baginda menjawab, Allah dan Rasulnya sahajalah yang mengetahui. Wallahu rasulu a'lam. Allah dan Rasul sahaja yang tahu. Yang lebih mengetahui. A'lam itu artinya lebih mengetahui. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya berita-beritanya bahawa ia memberi keterangan terhadap tiap-tiap seseorang, lelaki atau perempuan, berkenaan apa yang masing-masing lakukan semasa mereka hidup di atasnya. Iaitu ia berkata, si Anu melakukan ini dan ini pada masa anu-anu. Masa itu tak adalah khabar apa-apa ya. Macam itulah si Anu tu buat ini di satu masa yang anu. Disaksikan oleh anu. Apa saja yang kita buat semua dia laporkan oleh bumi. Si Anu tu berzina, rumah ini katanya. Dia pun akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh menafikan ke? Bolehkah kita menafikannya? Tak boleh, kerana yang menjadi saksi itu semuanya akan menjadi saksi. Kalau dia berzina itu semuanya menjadi saksi. Katilnya menjadi saksi, tilam menjadi saksi, gebornya menjadi saksi. Apa lagi? Kulit-kulit dia habis menjadi saksi belaka. Lantak saya kabur ni kan. Itu kalau dia berzina. Kalau dia mencuri, apa itu juga? Tangan menjadi saksi, kaki menjadi saksi, mata menjadi saksi, semua akan menyaksikannya. Sebab itu kalau ada kita mereka tuan-tuan puan-puan saya dan sebagainya melakukan perkara-perkara, ada tak jalan keluar? Ada tak jalan keluarnya? Ada. Iaitu kita sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan bagi kita supaya kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di atas muka bumi ini ya. Kerana Allah kasih kepada orang yang bertaubat. Tapi sungguh-sungguhlah. Bertaubat tu janganlah menyebut ya astagfirullahalazim, besar cicak astagfirullahalazim, otikoi astagfirullahalazim. Itu bukan taubat namanya. Itu apa? Melafazkan kalimah taubat. Orang taubat ni betul itu sebab syarat yang pertama taubat apa? Menyesal sungguh-sungguh. Itu syarat yang nombor satu, menyesal. Orang menyesal tu apa? Tandanya di antaranya dia menangis kerana perbuatan-perbuatan yang mendurhakai Allah Taala. Itu tandanya. Tapi bukan semua orang menangis itu menyesal, dan bukan semua orang menyesal itu menangis. Tapi itu tandanya ya. Baik. Lagi apa? Bahawa memberi keterangan terhadap seorang lelaki atau perempuan berkenaan apa yang masing-masing lakukan semasa mereka hidup di atasnya. Iaitu ia berkata, si Anu melakukan ini dan ini
pada masa anu-anu, ya, anu-anu tu kaza wa kaza tadi ya. Anu-anu. Tak ada diterangnya dengan tepat ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam selanjutnya bersabda, inilah dia berita-beritanya. Jadi tak boleh lari. Apa saja kita buat tak boleh lari. Everything that you do will be accounted for. Bila accountability itu bila? Di hari kiamat. Everything will be accounted for. Tak ada satu pun yang ketinggalan. Nothing is left out. Hadis yang terakhir kita baca malam ni. Hadis yang ke 116. Ruya marfu'an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yaqi ala ibni adam illa yunadi fihi ya ibn adam ana khalqun jadid wa ana fima ta'malu alaihi shahid fa'mal khairan ashhad laka bihi ghadan fa inni law madai